Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. 4 kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. Sidang Dewan Rakyat, isu penguatkuasaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS, sistem e-lelong awam harta tak alih dan kontroversi pertukaran tanah Kementerian Pertahanan antara yang menjadi tumpuan. Laporan penuh kita bersama wartawan Nur Fazilah Muhammad Sahir. Silakan Fazi. Ya, Hawa. Projek urus niaga pertukaran tanah membabitkan Kementerian Pertahanan sedang dirunding semula. Menterinya Muhammad Sabut berkata langkah itu bagi memperoleh semula keseluruhan mahupun sebahagian daripada kerugian yang dianggarkan RM500 juta. Land swap sekarang ini dirunding semula di antaranya. Projek-projek yang dirunding semula banyak, kalau saya nak baca di sini. Supaya kenapa dirunding semula? Syarikat dulu telah berbelanja dan oleh kerana ada perkara yang tidak kena, kita minta runding semula dan pihak kementerian akan meletakkan harga yang sepatutnya, bukan mengikut kehendak mereka yang mendapat projek itu. Perundingan semula ini sedang berjalan dan ianya akan projek-projek itu akan diteruskan dengan rundingan semula beberapa tempat supaya yang kita hilang lebih kurang dalam laporan Tan Sri Amrin Buang, hasil daripada land swap ini lebih kurang 500 juta, sekurang-kurang dapat kita selamatkan melalui rundingan semula ini. Kalau tidak semua pun, sekurang-kurang kita memperolehi setahap dan setaraf dengannya. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil yang ingin tahu usaha kementerian agar masalah sama tidak berulang. Jelasnya pada 18 September lalu, kementerian telah membentangkan kertas jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan berhubung hala 7 projek di hutan melintang. Kementerian Pertahanan sebelum ini mendedahkan kerajaan rugi lebih RM500 juta bagi urus niaga 16 projek pertukaran membabitkan tanah seluas 1,183 hektar bernilai RM4.7 bilion milik kementerian itu yang dipercayai berlaku sejak 1997. Kebimbangan ibu bapa berhubung penguatkuasaan kerusi keselamatan kanak-kanak CRS khususnya keluarga yang mempunyai anak ramai kini terjawab. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamarudin Jaafar berkata, keluarga yang mempunyai ramai anak akan diberi pengecualian dan kelonggaran bagi setiap kereta persendirian. Kalau boleh, anak-anak yang berumur ketinggian dia 120 sehingga 135 cm diberikan kelonggaran. Ada dia punya optional. Saya bersetuju kalau bawah 120 cm ke bawah memang wajib. Itu saya cukup bersetuju. Sebab bayangkan kalau keluarga tu, saya minta maaf Tan Sri Speaker, saya ambil masa sikit. Bayangkan sekiranya keluarga tu ada 4 anak di bawah kategori ini. Kereta apa mereka nak gunakan? Takkan keluarga tu semua tengah aufat? Sebagaimana yang berhormat Menteri pun maklumkan dalam penggulungan bajet baru-baru ini akan diambil pendekatan pendidikan, nasihat dan sebagainya. Tidak akan ada tindakan-tindakan yang jelas dan keras ataupun disaman. Khusus untuk keluarga yang besar, saya boleh laporkan bahawa yang melibatkan keluarga yang besar akan diberikan pengecualian sekiranya di dalam sebuah kenderaan tersebut tidak membolehkan CRS dipasang dalam bilangan yang sama dengan ramainya anak-anak kita. Jadi kelonggaran akan diberikan dalam pelaksanaan ini memandangkan bahawa apa yang rasa amat bimbang itu juga dalam pertimbangan kementerian. Menurut beliau, walaupun pelaksanaan itu akan dikuatkuasa tahun depan, kerajaan mengambil pendekatan mendidik masyarakat terhadap keperluan penggunaan CRS. Statistik menunjukkan kematian jalan raya yang melibatkan kanak-kanak juga tinggi, iaitu 15%. Selain CRS, kementerian juga kata Datuk Kamarudin sedang membuat pertimbangan serius untuk mewajibkan penggunaan tali pinggang keledar ke atas penumpang bas.
Sistem e-lelong awam harta tak alih yang akan diperluas ke 12 lagi Mahkamah Tinggi Malaya tahun depan tidak akan meminggirkan perkhidmatan pelelong-pelelong tradisi berlesen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vui Kiong berkata kerajaan juga akan mempertimbangkan untuk mengendalikan e-lelong secara hybrid yang akan melibatkan pelelong tradisi untuk melindungi punca pendapatan mereka. Datuk Liew memberi jaminan itu bagi menjawab soalan dibangkitkan Ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hon Wai berikutan luahan yang diutarakan Persatuan Pelelong Pulau Pinang yang bimbang akan tergugat dengan pelaksanaan sistem e-lelong. Jadi bagi pihak pelelong tradisi yang telah pun terjejas dengan e-lelong ini, kerajaan bolehlah mempertimbangkan cadangan mereka untuk mengadakan sistem secara hybrid. Sistem secara hybrid ini akan, untuk makluman yang berhormat, akan juga menggunakan perkhidmatan pelelong tradisi di mana mereka tidak akan dikeluarkan daripada sistem e-lelong ini dan mereka boleh memastikan perkhidmatan mereka diteruskan dan menjaminkan periuk nasi mereka tidak akan terjejas. Ketika ini, sistem e-lelong dilaksanakan bagi kes-kes yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi Kuantan, Mahkamah Tinggi Temerloh, Mahkamah Tinggi Ipoh dan Mahkamah Tinggi Taiping. Hartanah-hartanah yang akan dipaparkan untuk dilelong melalui sistem e-lelong adalah melibatkan hartanah-hartanah yang dilelong oleh Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung, Malaysia. Melalui sistem itu, identiti pembida adalah dirahsiakan bagi memastikan tiada ketirisan maklumat dan pembida juga boleh membuat bedaan tanpa sebarang tekanan dan campur tangan daripada pihak ketiga atau sindiket. Sekian saja laporan dari Parlimen. Kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum. Terima kasih Fazil langsung dari Parlimen. Selamat bertugas.